Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ganas untuk semua. Welcome back to my channel. Jadi untuk video kali ni, dalam video lepas aku dah welcome Fabio Vieira. Jadi untuk video kali ni, aku nak welcome the latest signing, latest major signing untuk First E Arsenal, Gabriel Jesus, striker yang datang daripada Manchester City. Siapa yang tak kenal kan? Brazilian, Premier League proven, umur pun baru 25, pernah main under Arteta, itu semua orang tahu kan. Tapi benda-benda yang aku cakap tadi itu bukan sahaja benda yang sebab Arteta ambil dia lah untuk datang ke Arsenal. Aku rasa banyak lagi benda yang dia boleh bawa dekat squad Arsenal sekarang ni kan. So, adakah aku excited Arsenal ambil Gabriel Jesus? Bagi aku, kalau ranking untuk preference aku untuk Arsenal sign siapa striker yang aku nak Arsenal sign untuk musim baru ni kan, aku akan letak Tammy Abraham nombor 1, Gabriel Jesus nombor 2. Sebab apa aku cakap Tammy Abraham nombor 1? Sebab aku rasa Arsenal sejak dia orang jual Giroud 2018 dulu, Arsenal lacking type of striker yang ada physicality, yang pandai main bola-bola tinggi lah. Maksudnya kalau katakanlah Tierney kan, dia overlap kat bahagian kiri tu kan, lepas tu dia crossing, at least engkau ada focal point tau kat dalam kotak penalti. Itu yang bagi aku Arsenal lacking. Dan aku nampak Tammy Abraham bukan setakat dia asal pada England, dia pernah main Premier League, tapi aku percaya kalau kau bagi peluang First E dekat Tammy Abraham ni, week in week out, kau percaya dia sebagai starting striker kat dalam team tu, aku rasa dia boleh function lah. Sebab aku rasa masa dia dulu dia main kat Chelsea tu, dia salah seorang pemain yang sangat-sangat underrated lah bagi aku kan. Dan dia dah buktikan dekat Roma kan, baru ni under Mourinho, memang gempak lah kan. One of the signing of the summer lah bagi aku untuk musim panas lepas lah. Tapi itu tak bermaksud yang aku tak happy Arsenal sign Jesus. Jesus ni trade dia sama je macam apa yang Lacazette pernah bawa dekat dalam tim Arsenal ni. Salah seorang pemain yang tak selfish langsung, dia boleh bring others to play. Maksudnya dia boleh lay off untuk winger Arsenal masuk ke dalam kotak penalti lah. Aku tahu kat City dia banyak main dekat right wing kan, tapi dulu pun City beli dia sebagai seorang striker lah kan. Tapi dia pun lucky lah, dia datang kat City pun 2017 dulu dengan harga 32 juta euro. City bayar dekat kelab Brazil sana, Palmeiras. Tapi sayang dia pergi kat City, masa tu City ada Aguero yang tengah on form kan. So dia punya rekod pun boleh kata bagus juga 156 appearances kat dalam Liga sahaja untuk City, dan dia berjaya skor 59 gol. Bagi aku bukanlah yang terbaik, tapi bukanlah yang terburuk lah. Bila kau fikir balik kat dalam tim City tu, macam aku cakap tadi, dia ada Aguero kat depan dia. Apa yang kau nak buat kan bila Aguero ada kat depan kau? Dan untuk last season pun, bila Aguero dah tinggal kat City, dia pun masih tak dipercayai sangat kan oleh Pep Guardiola dekat City untuk jadi focal point kat bahagian depan tu. Tapi apa yang aku boleh cakap, dia punya finishing dia masih boleh diimprove lagi bagi aku. Dan aku rasa Arteta is the right man sebab dia orang pun dah ada history dekat City dulu, dan aku rasa dia boleh improve dan dia faham apa yang Arteta nak itu yang bagi aku yang paling terpenting Dan dia punya threat dia sama juga macam Lacazette, bring others to play macam aku cakap tadi, dan dia juga boleh main sebagai hybrid striker dan juga attacking midfielder. Maksudnya dia boleh drop back untuk receive bola dekat bahagian midfield, dan juga dia pun boleh act sebagai focal point untuk striking department untuk dalam tim Arsenal untuk musim baru nanti kan. Adakah dia ni boleh dipercayai untuk skor 20 ke 25 gol semusim? Secara jujurnya benda tu tak jamin lagi sebenarnya, sebab sepanjang 2017 sampai 2022 itu dah 5 tahun dah tu kan dia stay kat City, dia masih lagi tak capai 20 gol semusim tu kan. So benda tu agak merisaukan jugalah kan untuk kita percayai dia sebagai striker utama Arsenal untuk musim baru nanti. Tapi aku still percaya dia, umur pun cantik kan, 25 baru nak masuk prime dia. Masih ada masa lagi untuk Arteta asah bakat dia, improve dia punya finishing, dan latih dia betul-betul untuk fahami cara gameplay Arteta yang sebenar lah kan. Sebab bagi aku kalau kau letak sebelah-sebelah Lacazette dengan Jesus ni, dia orang punya gameplay pun lebih kurang sama. Cuma Jesus ni dia punya kelebihan dia, bagi aku finishing lebih baik sikit lah pada Lacazette, dan juga dia punya pressing from the front tu bagi aku lebih semangat lah daripada Lacazette kan. Sebab tak silap aku, Jesus ni salah seorang pemain yang paling rajin tau dekat City. Dia punya cover kat dalam padang bila dia main untuk City adalah antara yang tertinggi tau kat dalam squad City. So salah satu threat yang bila kau dengar tu macam uish, dia ni boleh jadi kat dalam tim Arteta dekat Arsenal ni kan. So kesimpulan untuk aku untuk
untuk Jesus pergi ke Arsenal ni, bagi aku happy je. Aku welcome dia sebagai striker yang pernah menang 4 kali Premier League sepanjang dia main dekat EPL ni kan, daripada tahun 2017 dulu. Lepas tu pernah menang Carabao Cup 3 kali dan juga FA Cup sekali lah. So dia ni boleh dikatakan winner lah, sebab kita nak experience je tu kan. Experience sebagai seorang winner. Bila kau dah menang banyak trofi tu, orang akan nak kau lah. Sebab orang nak feel untuk menang piala tu supaya kau boleh harmonikan satu team tau. So dia ni sebenarnya aku rasa City memang dah latih dia cantik-cantik kan, sebab umur pun baru 25, tapi dia punya CV dia punya resume dia memang mantap lah. Dia punya dari segi menang piala tu kan. So aku expect dia boleh bawa winning mentality tu dekat dalam skuad Arsenal yang muda lah. Kita tahu kan skuad Arsenal untuk musim lepas adalah yang termuda, paling muda kat dalam EPL untuk 2021-2022 lepas lah kan. Lepas tu lagi satu, aku rasa dia ada point untuk proof lah kan. Sebab kau tahu lah tahun ni adalah tahun World Cup. So dia nak fight untuk striking department kat dalam tim Brazil tu. Kau tahu lah talent kat dalam tim Brazil tu ada Richarlison, ada Firmino lagi walaupun dia tak main itu pun saingan-saingan dia tu kan. Lepas tu ada Neymar, ada Vinicius Junior, lepas tu ada Rafinha, salah satu target Arsenal lagi, ada Anthony lagi, winger Ajax kan. So kau kena masukkan tu sebagai consideration untuk dia proof point dia adalah striker yang berkelas dunia bagi aku kan. Dia adakah bagian 45 juta pound untuk seorang pemain yang dah tinggal setahun je kontrak dia dekat City? Aku rasa memang agak overpriced tapi bila kau tengok market sekarang kat dalam dunia bola sepak ni, Maguire pun even 80 juta boleh pergi ke MU. Aku rasa 45 juta tu bagi aku memang bargain lah. Tapi bargain agak, kita kena tunggu dan lihat tengok dia boleh efektif ke tak kan kat Arsenal kan. Sebab walaupun aku cakap bargain, tapi 45 tu bagi aku agak banyak juga lah kan. City pun nak kau untung enggak kan. So Gabriel Jesus aku expect dia akan pakai nombor 9. Nombor 9 pun kosong, Lacazette pun dah leave. So siapa lagi kalau bukan striker baru pakai. So dia adalah striker baru Arsenal untuk musim baru nanti. So GJ9 Gabriel Jesus 9 welcome to Arsenal. Dan lagi satu, Arsenal dah announce dah keeper Amerika, keeper US, iaitu Matt Turner yang datang daripada New England Revolution tak silap aku. Dan dia punya deal ni pun tak terkejut lah sebab Arsenal pun dah sign di bulan Januari iaitu, tapi kita send dia balik loan dekat dia punya kelab asal lah kan, untuk dia main secara regular lagi sebelum dia datang ke Arsenal. Jadi untuk musim sama ni Turner dah confirm pakai nombor 30. Dan aku interesting juga nak tengok situasi Leno macam mana. Sebab apa? Turner datang, aku tak rasa Turner ni akan jadi third choice keeper. Dia ni tengah fight dengan backup keeper City tau, Zach Steffen tu, sebagai starting keeper untuk US. Kau tahu US pun layak kat World Cup. So US pun confirm tak nak kan dua-dua keeper dia jadi backup je kan. Zach Steffen backup, lepas tu Matt Turner ni pun backup kan. Confirm dia punya manager pun tak nak kan. So aku expect dia akan bagi fight yang betul-betul lah dekat Ramsdale lah, supaya Ramsdale boleh rasa pressure lah kan. Bila kau pressure tu, itu yang bagus antara competition antara dua pemain dalam satu position kan. Itu yang aku minat tu. Dan Leno punya future ni aku tak sure lah. Sebab bila kau dah ada Turner ni, bila kau dah tahu yang kelab kau dah ready untuk kehilangan seorang pemain, tapi kau dah act awal-awal macam Arsenal buat sekarang dengan Matt Turner, aku rasa kalau Leno leave Arsenal pun sedih, memang sedih, tapi players come and go itu yang aku boleh cakap. Leno pun aku tak boleh kata yang dia flop dekat Arsenal. Aku rasa dia ada moment dia yang dia one of the best player kat dalam team Arsenal. Musim 2018-2019 dia mantap, 19-20 pun boleh kata mantap kan. Dia fight dengan Martinez sebagai semua. So credit to Leno. Tapi kalau katakanlah dia nak balik ke Jerman ke apa, sebab dia pun situasi sama juga macam Turner dengan Ramsdale kan. Tahun ni tahun World Cup, dia pun nak fight, walaupun dia akan fight dengan Ter Stegen dengan Neuer. Aku tahu lah Jerman, aku pun penyokong Jerman kan, tapi aku tahulah Jerman tu akan pakai Neuer sampai mampus kan. Tapi still lah kau tak pergi kat World Cup, walaupun kau sebagai seorang backup keeper, at least kau akan nak lah kena selected untuk main untuk negara kau lah kan. So bagi aku rasa prediction aku Leno akan balik ke Germany lah. Sebab Turner pun dah datang, kita pun Ramsdale pun dah establish number 1. So apa-apa pun welcome juga untuk Matt Turner, our new number 30. So
Aku rasa video aku sampai sini je. Aku rasa dah melarat menyanyi ni. Dua signing datang sekaligus, Gabriel Jesus. Aku tahu Arsenal tak announce lagi, tapi bila Fabrizio Romano dah cakap here we go, tak ada apa yang boleh ubah bila dia dah cakap ayat-ayat keramat dia tu, kau kena percaya 100% kan. So aku expect esok ataupun lusa kan, kita akan dapat official announcement daripada pihak Arsenal sendiri. Gabriel Jesus akan di-announce sebagai seorang pemain Arsenal. So aku rasa video aku sampai sini je. Dan kepada siapa yang belum subscribe, aku boleh subscribe. Dan jangan lupa tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe itu supaya kau tak miss video aku lagi. Dan akhir kata dari aku sign out. Komen kat bawah geng, excited ke tak Gabriel Jesus geng. Okay, ciao.